أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini Allah masih lagi beri nikmat kepada kita untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Kita doakan semoga wabak yang berlaku ke atas Malaysia dan seluruh negara ini akan diangkat dengan segera. Okey, insya-Allah untuk kelas pada hari ini kita akan sambung pembelajaran yang seterusnya. Okey. Jika sebelum kamu bercuti hari itu, kita ada masuk dalam pelajaran sirah. Okay? Pelajaran sirah iaitu berkenaan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad. Cuma masa tu kita tak dapat dah habiskan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam bab sirah, iaitu berkenaan dengan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada muka surat 142. Okey, 142 pelajaran 24. Okay. Kalau kita imbas balik, hari itu kita dah belajar sampailah umur Nabi 35 tahun. 35 tahun iaitu peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Okey. Kalau kita imbas kembali apa yang kita dah belajar dulu di kelas yang lepas. Okay. Yang pertama kita kenal tentang biodata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Muhammad kita kenal nama penuh baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Okay, daripada Bani Hashim, keturunan Hashim. Okey, di antara nama-nama lain baginda adalah Ahmad ataupun Abu Qasim, iaitu Nabi punya kunyah. Okey. Nabi digelar juga sebagai Al-Amin, iaitu orang yang sentiasa bercakap benar, dan Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal pada hari Isnin. Okey. Pada hari Isnin. Sebab itulah bila sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kamu puasa pada hari Isnin?" Maka Rasulullah menjawab apa? "Sebab hari ini aku telah dilahirkan." Sebab itulah kita disunatkan untuk berpuasa pada hari Isnin. Okey. Nama ayah dan ibu baginda bernama Siti Aminah binti Wahab, dan ayah baginda Abdullah bin Abdul Muttalib. Okay. Dan lain-lain ibu susuan baginda yang biasa kita dengar. Okay. Halimatus Sa'diyah. Okay. Itu di antara ibu susuan baginda dan juga isteri-isteri baginda. Seperti Khadijah, Aisyah, Ummu Salamah, Saudah, Zainab dan lain-lain lagi. Okay. Dan kita tahu juga anak Nabi ada 7 orang. Okay. 6 orang datang daripada perkahwinan Nabi dengan Siti Khadijah, iaitu Qasim, Abdullah, Siti Fatimah, Zainab, Ummu Kalsum, Siti Ruqayyah. Dan satu anak Nabi datang daripada hamba Nabi, iaitu hamba Nabi yang bernama Maryah Al-Qibtiyah, seorang hamba yang dihadiahkan oleh pemerintah Mesir Al-Muqawqis. Hasil daripada hubungan Nabi dengan hamba dia, Nabi dapat seorang anak bernama Ibrahim. Anak Nabi bernama Ibrahim ni dia meninggal waktu kecil. Waktu Nabi di Madinah kalau tak silap. Tapi waktu tu dia masih kecil lagi. Okay. Dan kebanyakan anak-anak Nabi semuanya wafat ataupun meninggal sewaktu umur kecil. Kebanyakan anak lelaki Nabi. Okay. Dan anak perempuan Nabi yang banyak hidup yang lama. Dan anak Nabi yang terakhir yang meninggal iaitu Siti Fatimah, yang meninggal selepas Nabi wafat. Tu satu-satunya anak yang hidup selepas Nabi. Okay. Okey.
Kalau kita tengok kepada peristiwa-peristiwa penting yang ada dalam kehidupan Nabi, kita tengok setiap kehidupan Nabi ni, kalau kita nak ingat mudah, kita ingat nombor 2. 2 tahun pertama, Nabi dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Okay, 2 tahun pertama selepas Nabi lahir. 2 tahun kedua, tahun yang kedua, Halimatus Sa'diyah datang minta kepada ibu Nabi untuk jaga Nabi lagi selama beberapa tahun. Okay, masuklah 4 tahun. Okay, dan 4 tahun juga adalah peristiwa Nabi dibelah dada oleh malaikat Jibril, oleh malaikat. Okay, Nabi dibelah dada dan dicuci dada Nabi, jantung Nabi dengan air Zam-Zam. Itu pada tahun yang keempat. 2 tahun seterusnya, Nabi, selepas daripada 4 tahun ni, selepas Nabi, peristiwa Nabi dibelah dadanya, Halimatus Sa'diyah pulangkan Nabi kepada ibu Nabi, Aminah, sebab ditakut kalau ada apa-apa yang jadi pada Nabi sepanjang Nabi dalam penjagaan dia, sebab daripada peristiwa Nabi dibelah dada itu. Kemudian dihantar pulang kepada Aminah, dan Aminah, ibu Nabi, menjaga Nabi selama 2 tahun lagi, sehinggalah umur Nabi 6 tahun. Kemudian ibu Nabi Aminah meninggal. Meninggal dalam perjalanan ke Madinah di satu tempat yang bernama Abwa. Kemudian selepas itu yang menjaga Nabi adalah datuk Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, datuk Nabi, jaga Nabi selepas ibu Nabi meninggal sewaktu Nabi berumur 6 tahun. Dan 2 tahun seterusnya, waktu Nabi umur 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal. Abdul Muttalib pula meninggal dan Nabi dijaga oleh bapa saudara baginda, iaitu Abu Talib. Start daripada umur 8 tahun sehinggalah seterusnya. Okay, Abu Talib ni dia waktu dia ambil Nabi, umur dia masih muda lagi. Dia meninggal ketika Nabi berumur 50 tahun. Lama. Panjang. Dia menjaga Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun. Sehinggalah Nabi 50 tahun sehingga Abu Talib meninggal. Okey. Itu di antara peristiwa-peristiwa yang berlaku di awal-awal kelahiran Nabi. Okey. Tengok pula sewaktu Nabi 25 tahun. Antara yang berlaku sewaktu Nabi berumur 25 tahun, peristiwa yang kita kena ingat. Yang pertama, kalau susah nak ingat semua, kita ingat satu. Bila Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah. Waktu Nabi berumur 25 tahun. Dan Khadijah pada waktu itu dikatakan berumur 40 tahun. Okay. Itu antara peristiwa yang berlaku pada umur Nabi 25 tahun. Kalau tak ingat yang lain. Tapi yang ni biasa kita ingat. Tapi di antara peristiwa lain yang berlaku sewaktu Nabi berumur 25 tahun, Nabi pergi berdagang ke Syam. Iaitu sebelum dia kahwin dengan Siti Khadijah. Dia berdagang ke Syam. Bawa barangan dagangan Siti Khadijah untuk diniagakan di Syam. Itu sewaktu Nabi berumur 25 tahun. Dan seterusnya ketika Nabi berumur 35 tahun, berlaku peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Yang mana pada tahun tu berlaku banjir di kota Mekah. Sehingga mengakibatkan Kaabah runtuh. Okay. Mengakibatkan Kaabah runtuh. Kemudian Kaabah dibina semula. Dan kita ingat satu peristiwa waktu Nabi umur 35 tahun ni, di mana orang Arab Quraisy yang berada di Mekah semua berebut nak letakkan Hajarul Aswad di penjuru Kaabah. Dan masing-masing berebut. Sehinggalah mereka kata, okey, besok siapa lelaki pertama yang muncul daripada pintu itu masuk ke Masjidil Haram, maka dialah akan menjadi kita punya hakim. Okay, dan besok pagi Nabi yang orang pertama yang muncul, dan Nabi menjadi hakim di dalam peletakan Hajarul Aswad itu, di mana Nabi bentangkan Nabi punya serban, Nabi letak Hajarul Aswad di tengah-tengah, kesemua ketua-ketua kabilah ini pegang setiap penjuru kain serban itu dan diangkat bersama-sama. Dan kemudian Nabi yang meletakkan di tempat Hajarul Aswad. Itu antara peristiwa yang berlaku sewaktu Nabi berumur 35 tahun. Itu antara peristiwa-peristiwa penting yang paling tidak kita kena ingat. Walaupun banyak lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa yang lain, tapi itu di antara peristiwa-peristiwa yang penting. Okay. Sejak daripada Nabi lahir sampai Nabi umur 25 tahun, kemudian umur 35 tahun. Okey, dan kita sambung. Untuk pembelajaran kita, kalau yang lepas kita stop di situ. Okey. Kalau tengok pada muka surat sebelah, muka surat 146, ketika Nabi berumur 40 tahun. Okey. Nabi berumur 40 tahun, peristiwa apa yang berlaku? Peristiwa yang berlaku adalah kerasulan
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, ketika Nabi berumur 40 tahun, Nabi setiap tahun, kebiasaan Nabi akan naik ke atas gunung, duduk di dalam gua untuk beribadah. Ini yang Nabi buat setiap tahun. Setiap tahun Nabi buat. Dan pada tahun yang ke-40 umur Nabi, ketika Nabi naik di atas bukit Gua Hira, Nabi masuk ke dalam Gua Hira untuk Nabi beribadah dengan cara yang kata ulama, Nabi beribadah pada itu mengikut ajaran Nabi Ibrahim. Okay. Ketika Nabi di dalam gua, Nabi didatangi oleh satu makhluk yang dia tidak kenali. Siapa itu? Iaitu Jibril alaihissalam. Nabi didatangi oleh Jibril. Di mana Jibril datang dan Jibril peluk Nabi. Pelukan kali pertama yang sangat kuat. Kemudian Jibril lepaskan Nabi. Jibril kata, "Iqra." Nabi kata, aku tak tahu membaca. Sebab Nabi Muhammad dia seorang yang ummi, iaitu yang tidak tahu membaca. Nabi tak tahu membaca, yang tidak mengenal huruf. Okay. Kemudian Jibril peluk lagi kali kedua. Jibril lepaskan, kemudian Jibril kata, "Iqra." Nabi kata, "La yaqra." Aku tak tahu membaca. Kemudian Jibril peluk kali ketiga dengan satu pelukan yang kuat sehingga Nabi sesak nafas. Kemudian Jibril lepaskan. Jibril kata, "Iqra." Kemudian Jibril ajarkan kepada Nabi wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi, iaitu ayat pertama hingga kelima surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia daripada alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mulia. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Okay. Itu 5 ayat pertama yang diajarkan kepada Nabi daripada surah Al-Alaq. Wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi. Kemudian, apa jadi? Nabi berlari pulang dalam keadaan takut. Dan sampai kat rumah, Nabi kata kepada Siti Khadijah, selimutkan aku. Sebab apa? Nabi ketakutan. Siti Khadijah pada ketika itu yang lihat Nabi dalam keadaan takut, dia cepat-cepat selimutkan Nabi untuk tenangkan Nabi. Okay. Kemudian, bila Nabi dah agak beransur reda, Nabi ceritakan kepada Siti Khadijah apa yang berlaku kepada dirinya. Waktu tu Nabi tak tahu lagi Nabi diangkat sebagai Rasul. Peristiwa tu Nabi tidak tahu lagi yang sebenarnya dia telah dilantik menjadi Rasul. Okay. Bila Nabi ceritakan kepada Khadijah apa yang berlaku, kemudian Khadijah kata, "Wallahi, Allah tidak akan bagi kamu benda yang buruk." Okay. Khadijah kata begitu pada Nabi. Khadijah tenangkan Nabi. Kemudian Khadijah bawa Nabi berjumpa dengan sepupu dia. Siapa nama sepupu dia? Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Ada tak ditulis dalam ni? Saya lupa pula nama dia. Waraqah bin Naufal. Okay. Khadijah dia bertemu dengan, bawa Nabi berjumpa dengan sepupu dia yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal dah tua. Dia dah tua. Yang Waraqah bin Naufal, dia adalah salah satu daripada 10 orang Arab Quraisy yang masih berpegang teguh dengan ajaran Ibrahim, ajaran yang lepas. Okay. Dia bukan Arab Quraisy yang jahiliah, tidak. Dia mengetahui tentang perkara yang lepas. Dan Waraqah bin Naufal ni dia menganut agama Nasrani. Dia baca Injil. Dia baca Injil dan Taurat, jadi dia tahu tentang Injil dan Taurat. Okay. Bila sampai kepada Waraqah, Khadijah ceritakan apa yang berlaku kepada Nabi. Kemudian apa kata Waraqah? Wallahi, makhluk yang datang berjumpa dengan engkau ini, itulah namus. Siapa namus?
Waraqah kata namus ini adalah makhluk yang berjumpa dengan nabi-nabi yang sebelum ni, iaitu Jibril. Mungkin dalam Taurat dipanggil sebagai namus. Waraqah kata makhluk yang jumpa engkau ini, dia dah telah mendatangi nabi-nabi yang sebelum ni. Dan Waraqah kata, demi Allah, jika aku masih hidup ketika mana orang kampung kau, penduduk Mekah, halau kau keluar daripada Mekah ini, aku akan pertahankan kau. Itu kata Waraqah. Sebab Waraqah tahu apa yang tanda-tanda Nabi akhir zaman akan muncul. Sebab apa? Dia baca Injil, dia baca Taurat. Sebab dalam Injil dan Taurat telah diceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman dengan fact. Okey, itu yang berlaku ketika Nabi berumur 40 tahun, yang mana Nabi telah diangkat menjadi Rasul. Okey. Kemudian, tengok sebelah ketika Nabi berumur 51 tahun, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okay, macam saya kata tadi, Abu Talib meninggal dunia ketika Nabi berumur 50 tahun. Okay, Nabi berumur 50 tahun. 50 tahun dan ke 50 tahun. Tahun ke-11 kerasulan Nabi. Tahun ke-11 kerasulan Nabi. Okay, Nabi berumur 51 tahun. Silap. Okay, tahun ke-11 kerasulan Nabi. Okay. Tahun tu dipanggil sebagai tahun duka lara ataupun tahun kesedihan. Sebab apa? Pada tahun tu, tahun ke-11 kerasulan Nabi, berlaku dua peristiwa yang sangat menyedihkan hati Nabi, di mana dua orang yang Nabi sayang telah meninggal dunia. Siapa dua orang tu? Yang pertama adalah isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Dia meninggal dunia. Yang mana Khadijah ni orang yang sangat kuat mempertahankan Nabi. Waktu orang lain tak terima apa yang Nabi kata, waktu orang lain memperejek Nabi, Khadijah dia mempertahankan Nabi, tetap setia di belakang Nabi. Dan Khadijah dia telah meninggal dunia sewaktu Nabi berumur 51 tahun pada tahun ke-11 kerasulan Nabi. Kemudian selepas Khadijah, pakcik Nabi Abu Talib, orang yang telah jaga Nabi sejak Nabi berumur 8 tahun, meninggal dunia juga. Cuma Abu Talib dia mati dalam keadaan kafir, tak sempat memeluk Islam sebab dia masih setia dengan agama jahiliah. Okay. Tapi Nabi berduka cita sebab apa? Abu Talib ni dia banyak pertahankan Nabi. Sebab Abu Talib, selepas Abdul Muttalib meninggal, datuk Nabi meninggal, Abu Talib mewarisi pemerintahan kota Mekah. Maksudnya waktu tu Abu Talib adalah pemerintah di kota Mekah. Jadi orang sekelilingnya tidak berani nak sentuh Nabi. Tak berani nak sentuh Nabi. Sebab apa? Abu Talib jaga dia. Dan Abu Talib jaga Nabi ni lama. Bukan sewaktu Nabi jadi Rasul lagi. Sebelum Nabi menjadi Rasul lagi, Abu Talib ni dah start jaga Nabi. Sehinggalah Abu Talib ini meninggal pada tahun ke-11 kerasulan Nabi. Okay. Bila Nabi berduka cita, Nabi sedih, okay, maka Allah beritahu akan kesedihan yang berlaku pada Nabi. Kemudian apa Allah buat? Allah perjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah angkat Nabi ke langit untuk bertemu dengan Allah, untuk mendapatkan wahyu solat 5 waktu. Okey, kita tengok turutan peristiwa, kronologi yang berlaku pada malam Isra' Mi'raj. Okey, dalam surah Isra', kamu boleh tengok ayat pertama ni, saya lupa ya. Okey, tak apa. Kita tengok kronologi perjalanan Nabi Muhammad ke atas langit untuk berjumpa dengan Allah. Okey, yang pertama kita tengok permulaan dia. Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Okey, Nabi diperjalankan Isra'. Kenapa dia panggil Isra'? Isra' tu perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi naik ke langit, itu yang dia panggil Mi'raj. Okay. Peristiwa Isra' ni dibuktikan di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran. Okay. Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi kena pergi Masjidil Aqsa? Kenapa Nabi dia Mekah tak boleh naik ke langit terus ke? Okay. Ada signifikannya kenapa Allah jalankan Nabi daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa dulu, barulah naik ke langit. Kalau ikutkan Nabi boleh je naik ke langit bermula daripada Masjidil Haram tu, tak perlu nak jalan jauh-jauh.
Tapi kenapa Allah perjalankan Nabi sebegitu? Kerana kata ulama itu menunjukkan akan kepentingan Masjidil Aqsa yang berada di Palestin ni dalam sejarah umat Islam. Maksudnya Masjidil Aqsa ni penting bagi umat Islam. Di masjid yang kedua yang dibangunkan selepas Masjidil Haram, yang berada di tanah Palestin, Al-Quds, yang baru-baru ini telah diserang oleh tentera kafir Israel, Yahudi Zionis, yang menyerang Al-Quds dan juga Gaza, yang menyerang Palestin. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah nak tunjukkan yang Al-Quds ni penting bagi orang Islam. Kita kena pertahankan Al-Quds, kena pertahankan Masjidil Aqsa. Sebab Nabi, bila Nabi nak ambil peristiwa solat 5 waktu, Nabi berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi menunggang burak, iaitu satu binatang yang dikatakan seperti kuda tapi bukan kuda. Dia bersayap. Nabi berjalan menunggang burak sampai ke Masjidil Aqsa. Dan bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi solat 2 rakaat, kemudian Nabi diangkat naik ke langit. Di mana Nabi solat 2 rakaat? Di Masjidil Aqsa. Kalau kita perasan, dekat Masjidil Aqsa ada satu yang dipanggil sebagai Dome of Rock, kubah batu, yang berwarna kuning. Selalu orang salah sangka itu Masjidil Aqsa. Tak. Masjidil Aqsa ada satu kawasan yang luas dan Dome of Rock tu termasuk dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa dia punya kubah, bahagian depan dia ada kubah berwarna hijau-hijau gelap. Dome of Rock tu tempat di mana Nabi diangkat naik ke langit, dan situlah Nabi letak burak. Kemudian Nabi diangkat ke langit. Dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Nabi ditunjukkan dengan masa depan, time travel. Benda tu tak mustahil bagi Allah. Nabi sewaktu Nabi naik ke langit, Mi'raj ke langit, Nabi ditunjukkan dengan pelbagai peristiwa yang akan berlaku di masa hadapan. Nabi juga ditunjukkan tentang neraka dan syurga. Siapa penghuni neraka? Siapa penghuni syurga? Dan bila Nabi naik ke atas, belum lagi. Waktu tu masih bagi perjalanan ke Masjidil Aqsa. Silap. Silap. Yang tu berlaku juga nanti di sewaktu Nabi Mi'raj. Yang tu berlaku dalam perjalanan baginda dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, apa yang berlaku? Nabi telah salat 2 rakaat, iaitu Nabi menjadi imam kepada Nabi-Nabi yang lain. Kemudian baginda dibawa Mi'raj, merentas 7 lapisan langit sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nabi dibawa oleh Jibril. Kemudian sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril stop dan Jibril suruh Nabi naik ke atas. Kemudian Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima kefarduan salat 5 waktu. Ini peristiwa yang biasa kita dengar. Di mana Nabi pada mula-mulanya Nabi diberi fardu 50 waktu untuk kita. Kemudian bila Nabi turun, Nabi berjumpa dengan Nabi-Nabi. Nabi jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, kaum kau tak akan mampu untuk solat 50 waktu. Nabi naik lagi, minta kurang pada Allah. Turun lagi, dapat kurang 5. Turun lagi. Nabi Musa kata tak mampu, naik lagi, minta kurang pada Allah. Sehinggalah naik turun. Sehinggalah daripada 50 jadi 5 waktu yang kita buat setiap hari. Tapi 5 waktu itu jika kita buat dengan sempurna, kita buat dengan ikhlas, menyamai dengan solat 50 waktu. Itu yang Nabi terima, kefarduan solat di atas langit. Kemudian baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Pada waktu pagi ketika peristiwa itu, selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj ini berlaku, Nabi ceritakan kepada sahabat baginda Abu Bakar, dan Abu Bakar totally percaya. Abu Bakar kata benar, apa yang kau kata ni benar. Padahal kalau fikir dengan logik akal, kalau nak ada orang cerita kat kita, aku naik ke langit secara tiba-tiba, mesti kita kata kau ni gila, kau ni mereka cerita. Tapi bila Nabi ceritakan kepada Abu Bakar di antara orang pertama yang membenarkan cerita Nabi, yang
mempercayai cerita Nabi. Okay. Apa iktibar yang kita boleh dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Kalau kita tengok kat sebelah itu, yang pertama, menjalani Isra' Mi'raj dengan ruh dan jasad. Okay. Yang kedua, Rasul terakhir yang membawa ajaran Tauhid seperti ajaran para Rasul sebelumnya. Okay. Yang ketiga, menerima kefarduan salat secara terus daripada Allah sebagai ibadat yang paling utama dalam Islam. Dan yang keempat, mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyampaikan kebenaran. Ini di antara iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi Muhammad. Okey. Kita terus kepada tahun yang seterusnya. Peristiwa yang seterusnya ketika Nabi berumur 53 tahun. Okay. Kalau kita nak ingat kronologi Nabi yang penting sewaktu Nabi menjadi Rasul ni, mudah aja. Nabi 40 tahun Nabi jadi Rasul, 51 tahun, 50 dan 51 Nabi 51 tahun Nabi menerima kefarduan salat. Sewaktu 50 tahun kematian dua orang yang Nabi kasihi, iaitu Khadijah dan Abu Talib. Kemudian 53 tahun apa jadi kat Nabi? Nabi berhijrah ke Madinah. Yang mana selepas kematian Abu Talib, tentangan daripada musyrikin Mekah kepada Nabi makin kuat. Sebab apa? Abu Talib dah meninggal. Abu Talib dah mati, maka mereka boleh tentang Nabi sekeras-kerasnya. Tak ada orang yang nak pertahankan Nabi. Dan pada waktu itulah orang Islam diboykot. Sampai orang Islam pada waktu itu langsung tak ada makanan untuk dimakan. Tentangan kepada Nabi sangat kuat. Bani Hashim, iaitu keturunan Nabi, telah diboykot sama. Walaupun dalam Bani Hashim tu bukan semua masuk Islam. Tapi disebabkan Bani Hashim adalah keturunan Nabi, Bani Hashim turut di boykot sekali. Gencatan, boykot makanan. Yang mana tak benarkan siapa-siapa sahaja berjual beli dengan Bani Hashim dan orang Islam. Dan kalau nak jual beli juga, kena jual dengan harga yang mahal. Dan waktu boykot tu berlaku, sangat-sangat teruk. Sehingga ada sahabat yang makan daun-daun kering. Sebab dia orang tak ada makanan langsung. Sebab mereka diboykot. Okey. Selepas daripada tu, apa berlaku? Tentangan-tentangan yang lagi teruk. Sehinggalah Nabi diancam untuk dibunuh. Nabi diancam untuk dibunuh. Maka ketika itu, Allah berikan perintah untuk Nabi berhijrah. Berhijrah ke mana? Berhijrah ke Madinah. Peristiwa tentang Madinah ni panjang kalau kita nak cerita. Kita nak cerita secara umum sahaja dahulu. Yang mana Nabi berhijrah ke Madinah atas salah satu sebab dia tentangan yang kuat. Atas sebab yang lain kenapa? Ajakan daripada masyarakat Ansar, Muhajirin. Daripada ajakan Ansar, penduduk Madinah, iaitu Aus dan Khazraj, mengajak Nabi ke sana. Dan perintah daripada Allah. Itu salah satu sebab kenapa Nabi berhijrah ke Madinah. Dan yang biasa kita dengar dalam peristiwa hijrah Nabi, yang mana pada waktu malam Nabi tidur di rumah baginda, kemudian Nabi tukar dengan Ali, Sayyidina Ali. Ali tidur di tempat tidur Nabi. Kemudian Nabi keluar secara senyap. Sebab apa? Dalam sirah diceritakan pada malam itu ada 10 orang pemuda yang kepung rumah Nabi. Diorang nak buat apa? Diorang nak bunuh Nabi. Ini pemuda-pemuda daripada setiap kaum-kaum bani-bani yang ada di Mekah. Diorang dah kumpulkan pemuda untuk bunuh Nabi. Diorang sedia di keliling rumah Nabi. Tapi bila mana Nabi keluar, waktu tu mereka dalam keadaan tidur. Dan diorang tak perasan. Nabi keluar. Ini salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Di mana diorang yang jaga kat luar ni tertidur. Dan mereka sedar waktu pagi, Nabi dah tak ada dalam rumah. Diorang masuk dalam rumah, dia tengok yang berada di atas katil adalah Ali. Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Percubaan untuk membunuh Nabi tidak berjaya. Dan Nabi bersama dengan Abu Bakar, permulaannya Nabi ke Gua Sur. Gua Sur ni kalau kita tengok dalam peta, kalau Madinah tu di tengah-tengah, ni Mekah di tengah-tengah, Mekah di sini, Madinah berada di atas.
Madinah berada di utara Mekah. Tapi Gua Sur ni kedudukannya berada di bawah, bukan di atas. Bayangkan kalau kita daripada Kuala Lumpur, kita nak pergi utara. Tapi kita tak terus naik highway ke utara. Kita turun Johor dulu, ikut Pantai Timur, baru kita sampai ke utara. Ibaratnya begitu. Nabi tak straight terus ke Madinah. Nabi turun dulu ke bawah. Nabi sembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Sebab apa? Ini Nabi punya strategi. Strategi untuk hijrah. Sebab Nabi tahu kalau terus ikut jalan yang straight ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy ni akan dapat kejar Nabi. Sebab selepas daripada peristiwa, diorang masuk ke rumah Nabi, tengok Ali kat situ. Apa diorang buat? Orang kafir Quraisy keluarkan bounty. Okay. Reward. Siapa yang dapat tangkap Nabi akan dapat tangkap dan bunuh Nabi Muhammad, akan dapat ganjaran, akan dapat reward. Okay. Maka ramailah orang pemuda-pemuda, orang-orang yang kafir Quraisy ni keluar cari Nabi. Sangat ramai. Sehingga kan di Gua Sur, peristiwa yang biasa kita dengar, ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi dalam tu, orang-orang Arab Quraisy lalu di hadapan Gua Sur tu. Sehingga Abu Bakar nampak tapak kaki diorang berjalan. Tapi gua tu rendah, diorang tinggi. Nampak kaki berjalan di hadapan gua tu. Tapi Allah selamatkan Nabi, diorang tak tengok pun apa yang berada dalam gua tu. Maka Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Dan selepas 3 hari, barulah Nabi keluar. Nabi mulakan perjalanan hijrah Nabi bersama dengan Abu Bakar. Okay. Dan Nabi tak ikut jalan biasa yang orang biasa lalui. Sebab jalan di Mekah ke Madinah ni ada jalan biasa, jalan yang orang biasa lalu, jalan perdagangan. Tapi Nabi tak lalu jalan biasa. Nabi lalu mana? Nabi lalu tepi laut. Okay. Nabi pergi ke tepi laut sebab di Arab Saudi sebelahnya ada laut mati. Laut mati, laut merah. Okay. Ada laut di situ. Nabi lalu jalan pesisir laut, pesisir pantai. Jalan yang orang tak lalu biasanya untuk ke Madinah. Dan Nabi terus ke jalan situ, terus ke Madinah. Yang checkpoint Nabi yang pertama di Quba, yang mana Nabi telah mendirikan masjid yang pertama dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Kalau hari ini kita pergi ke Madinah, di antara tempat yang kita akan lawati, ataupun biasa kalau pemandu pelancong tu ataupun pakej umrah, mutawif umrah ni akan bawa kita pergi ke Masjid Quba, dan kita disunatkan untuk solat 2 rakaat di situ. Ada kelebihannya. Ya. Itulah peristiwa ketika Nabi berhijrah. Nabi di Quba selama 12 hari kalau tak silap. Nabi kemudian barulah bergerak ke Madinah. Quba ni berada di luar Madinah. Dia berada di luar Madinah tapi tak jauh dah daripada Madinah. Dan Nabi teruskan perjalanan ke Madinah dan disambut dengan gembira oleh penduduk-penduduk Madinah dan juga orang-orang muhajirin yang telah berhijrah sebelum tu. Yang telah berhijrah lebih awal daripada Nabi. Nabi ni di antara orang-orang yang terakhir berhijrah. Sebelum Nabi, sahabat-sahabat yang lain dah keluar dahulu berhijrah. Sebab diorang tak boleh nak keluar sekerombolan semua. Kalau keluar semua kantoi, diorang akan keluar senyap-senyap, sorang. Sebab tu, orang-orang yang berhijrah ke Madinah ni, diorang tinggal segala harta benda diorang tak bawa pun. Sehelai sepinggang pergi ke Madinah. Sebab kalau bawa harta kantoi lah. Okay. Bila kantoi, Arab Quraisy akan tahan dan sembunyikan. Sehingga ada sahabat Nabi seperti Abu Jandal ditahan oleh bapa dia. Ditahan oleh bapa dia dan diikat. Sebab kantoi nak pergi hijrah. Okay. Sebab itulah sahabat tinggalkan harta benda, jalan sehelai sepinggang ke Madinah dengan apa yang ada. Ada yang tinggalkan anak isteri di Mekah semata-mata untuk berhijrah atas suruhan Allah. Sebab pada ketika itu orang Islam diwajibkan untuk berhijrah. Siapa yang mengaku diri di Islam, dia wajib untuk berhijrah. Okay, kecuali adalah beberapa orang yang ada pelepasan. Okay, ataupun diorang melambat untuk hijrah. Okay, Nabi di antara orang-orang yang terakhir. Tapi ada lagi yang lewat. Okay, isteri-isteri Nabi dilambat untuk berhijrah. Dan Nabi sampai ke Madinah, Nabi disambut oleh orang Ansar, iaitu Aus dan Khazraj, dan juga orang Muhajirin yang telah berhijrah ke Madinah. Okay, dengan satu sambutan yang sangat gah
gilang gemilang. Tapi tak adalah gah macam majlis kita. Gah ni maksudnya kat sini seronok, orang seronok sangat sambut kedatangan Nabi. Sebab diorang menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Okay, kemudian Nabi, panjanglah ceritanya, Nabi sampai ke kawasan tapak Masjid Nabawi. Nabi bangunkan masjid di situ dan Nabi mulakan pemerintahan di Madinah. Dan Madinah menjadi pusat pemerintahan bagi orang Islam. Itu antara peristiwa yang berlaku pada Nabi berumur 53 tahun, iaitu peristiwa hijrah ke Madinah. Okay. Dan seterusnya, kalau tengok dalam buku ni, ketika Nabi berumur 63 tahun, iaitu peristiwa kewafatan Nabi. Okay. Peristiwa Nabi mulakan pemerintahan di Madinah sampailah Nabi wafat. Cerita ni panjang, kita akan belajar di sirah-sirah yang kemudian. Okay. Dalam sirah-sirah kemudian sampailah, mungkin sampai form apa saya tak ingat, kita akan belajar sirah Nabi, pemerintahan Nabi di Madinah, sehinggalah Nabi wafat. Okay. Cuma dalam ni diceritakan secara ringkas, kronologi. Okay. Tengok, pada umur Nabi 63 tahun, iaitu tahun ke-11 Hijrah. Tahun ke-11 Hijrah, Nabi duduk di Madinah. Nabi menjadi Rasul selama 23 tahun. Bermula daripada umur 40 sampai 63. 13 tahun Nabi duduk di Mekah. 10 tahun Nabi duduk di Madinah. Okay. Yang mana pada ketika itu, pada tahun ke-10, 10 Hijrah. Tahun ke-10 Hijrah. Okay. Tahun ke-10 Hijrah, yang mana Nabi telah pergi ke Mekah untuk menunaikan haji yang dipanggil sebagai haji wada', haji terakhir, haji selamat tinggal. Sebab selepas tu Nabi wafat. Okay. Nabi pergi haji ni bulan hujung Zulqa'edah. Okay. Zulqa'edah, Zulhijjah. Zulqa'edah, Zulhijjah. Nanti betulkan balik. Okay. Tapi Nabi pergi haji di hujung-hujung tahun ke-10 kerasulan Nabi. Tahun ke-10 Hijrah. Yang Nabi pergi buat haji bersama dengan sahabat-sahabat yang dikatakan pada ketika itu bilangan sahabat ni sampai kepada 100,000. Okay. Ramai yang pergi buat haji bersama-sama dengan Nabi. Okay. Kalau sekarang je orang buat haji sampai berjuta, apatah lagi kita nanti. Okay. 100,000 dengan para sahabat pergi buat haji. Okay. Dan haji itu adalah haji terakhir. Haji yang terakhir yang mana ketika di Arafah telah diturunkan wahyu kepada Nabi. Wahyu yang mana Allah mengatakan agama Islam, al-yaum akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum bil islami dina. Al-yaum akmaltu lakum dinakum, hari ini telah sempurnalah agama kamu. Telah aku cukupkan rezeki untuk kamu, rezeki dan nikmat untuk kamu. Dan telah aku reda Islam sebagai agama. Ayat ini menjadi tanda di mana perjuangan Nabi ataupun tugas Nabi sebagai Rasul telah sempurna. Okay. Dan Nabi tahu, bila lepas je ayat yang turun, maka antara Nabi dengan kewafatan Nabi dah tak jauh. Sebab tu bila Nabi bacakan ayat ni kepada para sahabat, majoriti semua bersorak gembira. Sebab apa? Islam dah menang. Perjuangan selama 23 tahun yang sangat perit. Ramai yang dah wafat, ramai yang telah mati sebelum sempat merasai kemenangan. Dan bila mana kemenangan itu diberitahu oleh Allah, semua orang bergembira. Tapi ada beberapa orang sahabat seperti Abu Bakar yang menangis kesedihan. Kerana apa? Dia tahu bila mana telah berlakunya kemenangan, maka antara Nabi dengan kewafatan Nabi tidak jauh. Okey. Kemudian Zulqa'edah, Zulhijjah, Nabi pulang ke Muharram, Nabi pulang ke Madinah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Okey, beliau tanggal 12 Rabiul Awal, di mana tarikh kewafatan Nabi. Kita biasa ingat 12 Rabiul Awal ni tarikh kelahiran Nabi. Tapi Nabi wafat juga pada 12 Rabiul Awal. Okey. Yang mana ketika mana Nabi, hari terakhir Nabi ni wafat ketika waktu duha.
Selepas subuh, waktu duha, ketika Nabi berada di rumah Sayyidatina Aisyah, Nabi baring di pangkuan Aisyah, isteri Nabi yang Nabi sayang, Sayyidatina Aisyah. Antara detik-detik terakhir yang berlaku sebelum kewafatan Nabi, adik kepada Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar, adik kepada Aisyah datang. Dan Abdurrahman ni dia tengah bersugi. Tahu kayu sugi ni orang buat bersugi tu. Dia datang dalam keadaan dia tengah bersugi. Ada kayu sugi di mulut dia. Kita tengok pelik lah, tapi orang Arab benda tu normal. Kalau hari ni kita pergi negeri Arab, kita tak pelik nampak. Sebab apa? Orang Arab ni memang kayu sugi tu kadang-kadang ada di mulut dia orang. Sambil jalan-jalan, dia orang bawa kayu sugi tu. Benda tu tak pelik lah bagi budaya Arab. Ketika Nabi nampak Abdurrahman yang datang, dia tengah gigit kayu sugi dia, Aisyah perasan Nabi tengah tengok Abdurrahman. Kemudian Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kau nak bersugi ke?" Rasulullah kata ya. Kemudian Aisyah minta daripada Abdurrahman kayu sugi tu, Aisyah potong, kemudian Aisyah gigit supaya dia jadi lembut. Kayu sugi tu supaya dia jadi lembut, berbulu-bulu. Kemudian Aisyah berikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah sugi. Sugi mulut dia, bersihkan mulut dia. Terus gigi lah kita kata hari ni. Kemudian selepas daripada itu, Nabi kata kepada Aisyah, Firafiqul a'la, kepada penjagaan Allah. Firafiqul a'la, kepada kelunakan Allah. Itu ayat terakhir yang Nabi sebutkan, dan Nabi wafat di atas pangkuan Aisyah. Kita biasa dengar Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi sebut apa? Nabi sebut ummati. Tak. Kisah yang Nabi sebut ummati sebelum Nabi nak wafat, kisah tu palsu. Itu kisah palsu. Nabi sebelum Nabi wafat, antara perkataan yang Nabi sebut, Firafiqul a'la, Nabi tunjuk ke arah langit, kemudian Nabi wafat. Peristiwa tentang perkataan ummati tu ada, tapi pada peristiwa lain. Cuma peristiwa berkaitan Nabi wafat, Nabi sebut Firafiqul a'la, kemudian Nabi wafat. Maka itulah peristiwa di mana hari kewafatan Nabi pada 12 Rabiul Awal. Pada hari Isnin, waktu duha hari Isnin juga. Itulah tahun kewafatan Nabi, iaitu pada tahun ke-11 Hijrah. Kita tengok. Di antara iktibar yang kita boleh ambil daripada pembelajaran hari ini, kita tengok situ. Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memimpin manusia ke jalan yang benar. Itu tugas utama Nabi. Bila Nabi diutuskan oleh Allah ke atas muka bumi ini, tugas Nabi nak pimpin manusia ni ke jalan yang benar dari segi agama. Sebab sebelum tu orang beragama dengan agama jahiliah. Nabi diutuskan untuk Nabi ajarkan kepada kita semua ni agama. Nabi diminta untuk ajarkan kepada kita agama. Itu tugas Nabi. Bila kata agama dari segi akidah dan juga ibadah. Yang kedua, kehidupan baginda dipenuhi dengan perjuangan dan pengorbanan demi ketinggian agama Islam. Ini kita tengok daripada awal kelahiran Nabi sampailah Nabi diangkat menjadi Rasul, dan peristiwa-peristiwa yang panjang selama 23 tahun ni. Ramai sahabat-sahabat yang telah terkorban. Perjalanan nak pergi hijrah yang sangat susah. Perang-perang yang Nabi lalui sepanjang Nabi di Madinah. Ini semua pengorbanan yang Nabi lalui semata-mata untuk tinggikan agama Islam. Nak tengok agama Islam ini tertegak di muka bumi ini. Yang ketiga, baginda membentuk tamadun yang seimbang dan sempurna yang menjadi asas kecemerlangan tamadun hari ini. Orang Arab sebelum tu diorang tak ada tamadun. Orang Arab tak ada tamadun. Dia tak macam Rom yang ada tamadun dia. Dia tak macam Parsi yang ada tamadun yang gah. Tapi Nabi telah membina satu tamadun Islam di kota Madinah. Yang sangat-sangat hampir boleh dikatakan perfect. Nabi punya pembinaan tamadun. Dan diteruskan sehinggalah sekarang. Ada orang yang mengambil contoh daripada tamadun yang dibina oleh Nabi Muhammad.
Dan yang keempat, umat manusia amat terhutang budi dengan jasa Nabi Muhammad SAW yang tidak ada tolak bandingnya. Okay. Jasa Nabi kepada kita memang tak ada tolak bandingnya. Okay. Dan kita bila mana kita nak mengaku diri kita Islam, diri kita ni Muslim, diri kita ni mukmin, antara benda yang kita kena buat, kita kena dahulukan Nabi lebih daripada segalanya. Okay. Dahulukan Nabi lebih dari segalanya, walaupun mak ayah kita. Nabi tu yang pertama. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat berperang dengan sanak saudara mereka semata-mata nak mempertahankan agama Islam demi Nabi Muhammad. Kita kena utamakan Nabi lebih daripada segala-galanya. Barulah layak kita ini digelar sebagai umat Muhammad. Okey, itulah di antara pembelajaran yang dapat kita belajar pada hari ini. Sekitar peristiwa yang berlaku bermula daripada Nabi lahir sehinggalah Nabi wafat, iaitu berkaitan dengan sirah Nabi, riwayat hidup Nabi Muhammad. Banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Cuma ini adalah kronologi ringkas. Okay. Yang lebih detail kita akan cerita selepas ini bila masuk tajuknya. Ini sekadar kronologi ringkas riwayat hidup Nabi daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Okey. Itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Siapa lepas kamu habis tonton video ni, kamu boleh komen di ruangan komen nama kamu. Okey, nama kamu sebagai tanda kehadiran kamu. Okay, dan jika ada apa-apa soalan yang kamu nak utarakan, kamu bolehlah PM saya secara personal. InsyaAllah mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Okay, tak kira lah apa sahaja soalan berkaitan pembelajaran ataupun kehidupan kamu. Mana yang saya boleh jawab, saya akan jawab. Okay, itu sahajalah untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.